الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأزواجه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. وبعد. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dialah satu-satunya yang telah mewujudkan kita dan sekalian makhluk ini. Alhamdulillah. Syukur dilahirkan kita dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Dijadikan kita pula dan dibesarkan dalam keadaan masyarakat Islam, keluarga Islam. Kita dalam keadaan beragama Islam, ikut syariat Islam. Alhamdulillah. Beri pula pada kita kemudahan demi kemudahan, nikmat demi nikmat, yang kewajipan kita mensyukuri nikmat dan menyedari nikmat ni datang daripada mun'imun ni'mat. Itulah Allah. Syukur kita Allah SWT beri kita kelapangan masa pada malam ini, khasnya dapat saya hadir di masjid ni. Kuliah pertama saya dalam tempoh PKP ni, dapat hadir ke masjid ni. Dan kita pun syukur sama-sama, khasnya kita negeri Perak ni, istilahnya mendahului negeri lain yang ada negeri yang masih belum boleh buat kuliah lagi. Kita walaupun dalam masa yang agak singkat, Maghrib Isyak, tapi dah dibenarkan untuk berkuliah. Alhamdulillah. Banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala beri kat kita hadirin sekalian, wajib kita syukuri. Nikmat tu satu hal, dan besar sekali dalam perjalanan hidup kita adalah mensyukuri mun'imun ni'mat. Siapa pemberi nikmat? Itulah Allah. Sebut dia Allah, Allah. Allah lah beri rezeki aku. Allah lah cipta aku. Allah jadikan aku. Dia tentukan aku. Dia hidupkan aku. Dia bagi aku nyawa. Dia bagi aku isteri. Dia bagi aku anak. Allah. Allah, istilah dalam ilmu nahu dipanggil a'raful ma'arif. Maksudnya satu kalimah walaupun mufrad, satu je, dia adalah satu kalimah yang sepatutnya kita kena kenal, dan yang paling dikenali daripada semua kalimah-kalimah yang kita kenal. Maksudnya istilah dia. Kalau kita sebut isteri lah, nama isteri kita Midah misalnya, Hamidah, kenal isteri kita. Allah sepatutnya lagi kita kenal daripada isteri kita. Walaupun sebut Allah kan, one word only. Allah, single word only. Allah sepatutnya dia a'raful ma'arif. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, saya datang ni pun atas kadar mengisi dan istilahnya untuk generate balik kot, terutama pada diri saya sendiri, untuk membakar balik semangat kita untuk kita nak terus nak belajar dan memahami apakah prinsip hidup yang kita seterusnya nak lalui, yang kita dah lalu, sedang lalu, itu satu hal, dan apa yang kita seterusnya nak lalui. Ada tajuk yang ada war-war dalam WhatsApp, apa tu, dalam Facebook. Malam ni saya akan berbicara atas tajuk muhasabah diri dalam tempoh PKP ini dan juga virus COVID-19. Hadirin sekalian, sedia maklum kita memang hidup, dan kita setiap hari kita akan melalui proses kehidupan, makan, minum, kesana kemari, anak, isteri. Berlaku lockdown ni, antara muhasabah yang kita kena buat ialah, bahkan sebelum muhasabah yang lebih jauh, kena faham setiap apa yang berlaku adalah ketentuan Allah Ta'ala.
mesti datang daripada dia. Baik buruk daripada dia. Apatah lagi kita petang tadi, kejadian gerhana matahari. Kita separah, taklah penuh. Taklah gerhana penuh. Allah Ta'ala tak jadikan kejadian langit, bumi, baik, buruk ni sia-sia. Hatta iblis, syaitan pun bukan sia-sia. Ada hikmah dia. Cuma adakah kita telah mencapai hikmah penciptaan yang Allah Ta'ala buat ini? Yang tu yang kita nak muhasabah tu. Kalau kita kata kena lockdown macam ni, ada hikmah dia. Kita belajar bab akidah, tak ada apa yang Allah Ta'ala buat kat kita melainkan semua baik. Walaupun tengok rupa jahat, iblis memang jahat, sebenarnya baik tak untuk kita. Yang ni pelajaran panjang nak belajar, tapi saya sebut prinsipnya tu cukup. Jadi Allah Ta'ala bagi kita dengan virus ni baik tak sebenarnya untuk kita. Memang penyakit tak baik, tapi yang lebih tak baik, dengan sebab penyakit ni makin menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Ini lagi tak baik. Bahkan kalau kita kena penyakit pun, kalau dengan penyakit ni mendekatkan kita Allah Ta'ala, kena penyakit tu baik. Ini prinsip hidup kan. Ini dasar akidah yang para ulama ajar kita, tutup guru kita ajar prinsip kita nak melalui kehidupan ni yang kita hidup. Maksud hidup kita mengenal Allah Ta'ala. Maksud hidup kita tauhidkan Allah Ta'ala. Kita duduk dalam keadaan sihat ke sakit ke, tauhid Allah Ta'ala. Kita muda ke tua ke, tauhidkan Allah Ta'ala. Kita alim ke jahil ke, tauhidkan Allah Ta'ala. Miskin ke kaya ke, tauhidkan Allah Ta'ala. Ini prinsip kita. Jadi kalau bebas pun tauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita kena lockdown pun tauhidkan Allah Ta'ala. Siapa yang boleh mengenal Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala, tasbih, tahmid ke dia, sentiasa membesar dan mengagungkan dia, dan walaupun dalam keadaan mengena bencana, dia adalah nikmat. Di sebaliknya, orang yang walaupun duduk dalam keadaan nikmat, bebas, kaya raya, sihat, tapi jauh hati daripada Allah Ta'ala, inilah celaka, inilah bahaya, inilah bencana, inilah virus sebenarnya. Jadi virus sebenar diajar oleh itu guru dan para ulama kepada kita bukan virus COVID-19. Bahkan isyarat kalau kita belajar khasnya atas kita orang beriman dalam proses untuk berjalan ke Allah Ta'ala ni, hadirin sekalian, musuh kita besar bukan virus. Kalau nak guna juga virus, gunalah, tapi virus dia bukan COVID-19. Apa-apa virus sekalipun, virus kita adalah syaitan nafsu. Ini dua usaha ni. Kalau kita duduk sibuk hari-hari, ada dunia menggelisahkan kita dengan kerja harian sampai tak semayang, tak puasa, macam-macam pergaulan bebas lelaki perempuan. Itu kalau keadaan biasa lah. Tapi bila tengok kena lockdown pun tak boleh semayang juga. Yang tak semayang lah, tak boleh baca Quran juga, tak boleh selawat juga, tak boleh zikir juga, tak boleh mentauhidkan Allah Ta'ala juga, tak boleh merasa takzim pada Allah Ta'ala juga. Tak boleh. Apa masalah kita? Itulah menunjukkan kita bermasalah. Bermasalahnya kita bukan kita tak boleh lalu kehidupan macam mana kita duk lalui. Makan, minum, pergi kerja. Bukan itu sebenarnya masalah hidup kita. Masalah kita adalah apabila kita tak ada sibuk apa pun, kita tak boleh ke Allah Ta'ala. Ini adalah masalah. Mungkin saya punya perkataan tu pendek sangat, terlalu dalam sikit ke saya tak tahulah. Pasal saya cuba untuk masa yang sangat singkat untuk memberi sedikit penjelasan begitu, khasnya atas tajuk untuk muhasabah diri. Hadirin sekalian, kalau kita tengok ke depan kita ni, kita tak tahu apa peristiwa yang bakal datang kat kita. Dengan detail satu-satu tak tahu. Tapi yang pasti yang akan ada Dajjal. Sebut sekali lalu gitu. Dan jangan tak tahu, setiap hari yang kita lalui ini atas kita duduk di akhir zaman ni, semalam, hari ini dengan esok, sebenarnya hari ini lagi susah daripada semalam. Lagi susah, lagi mencabar tuan-tuan sebenarnya. Esok lagi mencabar daripada hari ini sebenarnya.
Jangan kita rasa esok lagi lega daripada sekarang ini. No. Lagi selangkah ke depan, lagi akhir zaman, lagi makin buruk, lagi dekat kiamat, lagi dekat dengan Dajjal, lagi besar fitnah, lagi mencabar daripada hari ini. Dia ingat. Walaupun boleh main masjid. Kalau tak buka masjid, tak tahu siapa nak main masjid. Bila buka masjid, rupanya tak ramai yang main masjid. Itu kan nak kata siapa-siapa dah. Inilah yang kita tak lihat. Bunyi masa tutup masjid, tak bunyi masjid, macam masjid ni nak penuh orang. Tapi bila buka masjid, tak penuh je. Jangan kata sembahyang fardu, Jumaat tak penuh. Jadi apa masalah ni? Nak kata kerja tak kerja kan? Jadi apa masalah kita ni? Ini masalah kita sebenarnya kat diri kita. Dan apa masalah yang ada kat diri kita sekalian? Tak kenal Allah Ta'ala dan tak kenal nafsu, tak kenal syaitan. Kita tak tahu hala tuju kita. Kita punya maksud hidup kita. Kita punya objektif kehidupan. Kita punya hala tuju kehidupan, misi dan visi kehidupan kita. Nak pergi ke mana ni? Yang inilah menyebabkan kita tak boleh meneruskan kehidupan sebagai istilahnya, walaupun kita Muslim dan kita mendakwa kita mukmin, kita belum faham lagi iman itu sebenarnya apa ni. Ada sekalian, untuk menjadi orang beriman ni tuan, bukan satu perkara yang mudah. Iman boleh diungkap dengan mulut. Untuk kita nak jadi orang betul-betul beriman, khasnya dalam musim yang macam ni, sepatutnya kelapangan yang ada ni boleh menjana iman. Yang tu kot saya sebut. Betul tak saya sebut? Kelapangan yang ada kat kita dalam proses lockdown ni sepatutnya boleh menjana iman. Kalau dulu tak boleh menjadi iman, saya nak sebut gini, pasal kita ada tempoh yang agak panjang ke depan pun sampai bulan Ogos tu kan. Kalau kita dulu tak boleh menjana iman pun, kalau hari ni malam ni baru nak sedar, maksudnya kita masih boleh lagi mengatur langkah macam mana nak menjana iman. Ini kena faham. Pasal memang sebenarnya kehidupan kita ni, kita nak hidup untuk menjana iman. Islam atas dasar yang kita dah dapat melalui mak ayah kita, kita tak jana pun dapat Islam. Dengar saya sebut ni. Tak jana pun dapat Islam. Maksudnya tak cari Islam pun dapat Islam melalui pewarisan. Tapi walaupun kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah main masjid, kita baca Quran, kita selawat, soal, ada iman tak kat kita? Ini muhasabahnya besar. Kita kena renung, kena fikir kan? Dan kalau kita memang faham kita nak menjana iman, kita dah melalui proses perguruan, latihan, tunjuk ajar, bimbingan, kelapangan yang ada ni, yang kita boleh tinggalkan kesibukan harian kita dalam proses lockdown ni, setiap hari adalah proses menjana iman. Allah. Elok pula isu kita ada kes pula, bincang masalah sebut kalimah Allah. Elok pula kalau saya kata ada hikmah tu. Kalau tidak orang tak tahu pun zikir Allah ni. Tuan-tuan, dalam Quran begitu banyak sebut. Kalau tengok zahir ayat, Allah. Semua suruh sebut Allah aja. Bizikrillah tatmainnul qulub. Sebut Allah, hati tenang. Soal, tenang tak sebut Allah? Tenang tak? Apa masalah? Kita tak kenal siapa kita sebut. Idza dzukirallah, sebut Allah. Single word only lah. Wajilat qulubuhum. Allah. Tu. Mementah hati tu. Single word aja. Allah. Quran sebut. Kita dengar hari iman atas mimbar. Wala dzikrullahi akbar. Sebut Allah ni. Sebut Allah adalah perkara besar. Udhkurullah, sebutlah Allah. Qulillah, sebutlah, katalah, you must say this word, Allah. Qul huwa Allah. Allah saja dalam Quran. Jadi maksudnya sebut Allah ni bukan kecil-kecil kan. Dan kalau atas muhasabah kita atau mengisi kosongan kelapangan yang ada pada malam ni, sejauh mana kita dah boleh tersentuh hati, kita boleh ada realize ke Allah Ta'ala bila kita sebut Allah. Yang tu muhasabah kita.
Saya sebut ni bukan saja untuk tuan-tuan, especially myself. Adakah kita sebut Allah tenang hati? Yang inilah ilmu yang kena belajar. Tak kena. Ilmu yang kita kena belajar, inilah proses perguruan, latihan yang kita nak kena cari. Yang kalau kita katalah kena lockdown setahun, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan tunggu seharian, tuan-tuan tak tunggu lepas lockdown, katalah dengan bahasa itu. Setiap hari tuan-tuan akan bilang apa? Makan, minum, tidur, rehat. Makan, minum, tidur, rehat. Makan, minum. That is our daily routine. Macam ni ke orang beriman? Kasar sikit. Macam ni orang beriman. Ini iman. Ini iman. Kalau takat semayang fardu, hati tuan-tuan lalai dengan Allah Ta'ala, soal. Iman macam ni. Iman. Quran sebut, Aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingati aku. Maksudnya apa? Sebelum solat pun ingat Allah Ta'ala. Duk ingat sangat dah. Orang kata dah ketar-ketar dah ingat Allah Ta'ala ni. Untuk merealisasikan ingatan yang maksimum. The climax. Ingat Allah Ta'ala. Solat. Pasal luar solat dia freestyle. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Hatta Allah saja sekalipun. Yang ni kita belajar. Allah, Allah, Allah. Dah fondok sangat dengan Allah ni kan. Ambil wudu, ngadap kiblat, pakai pakaian. Allahu Akbar, takbir atau ihram. Aku tak pandang siapa dah. Makan pun haram, bercakap pun haram, bergerak pun haram. Minum pun haram. Pandang mata ke lain, makruh. Paling dah dia pada kiblat, haram, 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 haram. Pasal apa? Takbir atau ihram. Dan sebab takbir tu benda yang halal sebelum tu, beberapa perkara dia jadi haram. Pasal apa? Aqimis salat li zikri. Dirikan salat untuk zikir Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Hilang dah capai belum? Ini dah muhasabah. Saya sebut pun, tuan-tuan tanya balik, Ustaz dah capai ke? Saya pun nak mengaku capai. Malu sangat tuan-tuan. Allah lagi tahu hal saya. Saya pun tahu hal saya. Tapi saya nak sebut gini. Dah belajar belum macam mana nak boleh zikrullah ni? Itu. Kita prinsipnya kita kenal Allah dari sudut umum belajar. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Allah mencipta kita. Allah jadikan langit bumi. Tak ada sia-sia. Semua ada hikmah belaka. Ada dasar dan general knowledge kat kita yang sangat umum. Ini boleh kata semua orang tahu lah. Takut saya nak guna bahasa itu. Tapi adakah dengan pengetahuan gitu boleh menjana untuk kita ada connection dengan Allah Ta'ala? Boleh faham maksud apa? Macam mana untuk boleh sebut Allah ada connection? Allah ada connection. Satu kot Allah Ta'ala takdirkan kat kita Malaysia ni khasnya dibisingkan isu sebut kalimah Allah. Kalau saya lah, saya ngaji tunggu duk ajar ni kita dia, sebenarnya dia nak usik kita tu kan. Dia tu Allah lah kan. Apa? Selalu kita pun bukan zikir Allah sangat. Tapi bila orang kata zikir Allah ni tak ada faedah, melenting kita. Rupanya kita pun tak zikir. Sedangkan suruhan zikir ni memang kita faham ada. Dan kita faham dia sangat berfaedah. Kita faham pula dia sangat besar. Tapi kita pun belum capai. Atas marah, kita pun marah. Apa mau cakap macam ni? Marah. Tapi kita pun tak sayang dengan kalimah ni. Kita pun belum kenal Allah ni siapa. Sikit kalau saya dah lanjutkan situ tuan. Jadi apa saya nak sebut ni sebuah muhasabah diri ni. Nak muhasabah apa? Proses lockdown ni. Tuan-tuan, lockdown ni ke depan saya sebutlah sekali lalu tadi, kita pun sedia maklum Dajjal. Kita baru berapa bulan lockdown? 3 bulan. Ada 7, 8. Bila 3 bulan lagi ke depan tu pun, kelepas tu lockdown macam mana? Wallahualam. Nabi Nuh ada lockdown kan? Nabi Yunus ada lockdown kan? Ashabul Kahfi ada lockdown kan? 3 tahun. 300 tahun. Atas kiraan tahun Masihi 300.
atas tahun Hijri 309 tahun. Wazdadu tis'ah. 309. Cuma dia tidur. Bila bangun aja macam mana? Dia bangun dalam keadaan lockdown, ada iman. Lapar tak kira, memang hajat pada makan, nak cari makanan, dia kata apa? Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Ni ambil duit ni, dan turut bahasa kita, pergi ke pekan, buat apa? Fanzur ayyuha azka tu'aman. Cari mana makanan baik untuk kita nak makan ni. Apa ni? Pergi keluar dalam keadaan jaga iman. Pasal dia lockdown dalam keadaan jaga iman. Tuan, tu Ashabul Kahfi. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Telan dalam keadaan iman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Nuh lockdown dia duduk atas kapal. Dalam masa air tu penuh mata muka bumi. Dia tukut bahasa dia. Dah kering pula, tunggu berlumpur nak kering. Berapa lama tu duduk atas kapal sampai selamat untuk atas darat, untuk turun ke darat. Berapa lockdown tuan-tuan, kita pun dalam proses lockdown lagi ni. Ada lockdown di depan Dajjal. Hari pertama dia tuan-tuan macam setahun, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Tuan-tuan nak buat apa? Na'udzubillah, kita minta lindung tuan-tuan daripada bertemu zaman Dajjal ni. Saya sikit muhasabah tu, saya tak tahu lah apa, tapi antara saya terfikir tuan-tuan, lockdown kita ni adalah sebagai satu isyarat dan sebagai satu latihan, khasnya generasi kita yang muda-muda ni, hampa akan bertemu dengan Dajjal tu. Saya kot tak dan nak jemput Dajjal, saya tak tahu kan bertemu tak bertemu. Tapi saya ngaji tutup guru dulu sebut sangat, ni tak maulah jemput Dajjal. Siapa? Tuan, lockdown dia bukan macam lockdown sekarang. Boleh makan minum, mewah nak makan. Jawab. Okey. Dajjal tuan 6 bulan siang, tuan nak makan apa? Tuan nak minum apa? Semayang kena. Takkan semayang macam kita semayang lockdown ni je. Memang kita semayang pun tak ada tambah-tambah pun. Duha tak tambah. Tahajud bangun awal pun tak ada. Kalau witir asal dalam bulan tarawih boleh 3 rakaat. Tak ada Ramadan, tak ada lah witir. Nak bangun subuh pun bayar. Bangun sahur boleh. Ya. Tuan, yang inilah kena buku, kena latihan, kena belajar. Dan faham kita punya misi kehidupan kita nak ke mana. Jadi asal saya nak sebut ialah lockdown yang kita bakal bertemu tu sekarang ni latihan dia. Dan latihan ni terlalu kerdil tuan sebenarnya. Tak banding dengan lockdown Dajjal. Sekali dia sebut, tuan bayang 6 bulan siang. Bukan 6 bulan lockdown. 6 bulan siang. Ni kalau siang, kalau malam 6 bulan siang, 6 bulan malam. Macam hari pertama Dajjal macam setahun. Dia 40 hari je. Stok makanan tuan-tuan boleh simpan berapa hari? Gas berapa hari? Berbetung tuan-tuan nak simpan? Itukah kita punya persediaan nak jumpa Dajjal? Contoh kita diajar baca surah Kahfi. Saya ngaji tutup guru sebut, kata dia habis-habis tak hafal surah Kahfi 10 depan 10 belakang tu. Kalau hafal pun kadang tak beramai. Satu saya tak kata siapa-siapa dengar hafallah doa. Yang sebagian ulama mengatakan doa ni wajib dibaca pada setiap tahiyat. Kita dah lah dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi ada ulama yang mewajibkan pasal riwayat dia sangat kuat. Apa dia? Doa minta berlindung daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian dan juga fitnah Masih Dajjal. Sekali lagi juga saya sebut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih Dajjal. Setidak-tidaknya hafal hanya beberapa kalimat saja tuan-tuan. Amalkan setiap kali selepas tahiyat innaka hamidum majid tu, hafal dia. Tak ada kalau PM tepi, tanya lagi, tahan cari tepi pintu tak apa, saya boleh tolong tulis. InsyaAllah. Pendek sangat tuan-tuan. Buat apa tu? Tuan-tuan, kita dah lah tak kuat. Ada masa lapang pun tak kuat. Kadang-kadang semangat nak baca Quran 3 juzuk, 4 juzuk, 3 muka pun dah. Nafsu kita kuat.
Syaitan kita tak halau jauh-jauh. Bahkan kita bersahabat dengan syaitan. Bahkan kita lah macam syaitan. Kacau sikit lah bahasa kan. Saya tak ada tuduh-tuduh. Saya bukan yang nak tuduh-tuduh apa. Dan muhasabah masuk. Saya nak sama muhasabah diri saya. Jadi, bacalah doa tu. Saya ngaji ada guru sebut macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah kehidupan ni. Dengan doa. Tu pun apa kaedah dia lagi? Banyak zikir, banyak selawat atas Nabi SAW. Itu memang amalan kita sepatutnya. Pasal kita memang disuruh ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Berselawat ke atas Nabi SAW banyak-banyak. Khasnya kita dalam PKP ni apa? Banyakkan selawat. Banyakkan zikir. Banyak baca Quran. Cuma sikit soal. Larat tak baca Quran banyak-banyak? Larat tak zikir banyak-banyak? Larat tak selawat banyak-banyak? Bila tak larat ni, sebenarnya masa ada tak? Kedekat ada tak? Apa masalah kita? Ingat, kita telah dikalahkan oleh musuh utama kita. Bukan COVID-19. Bukan bukan. Apa dia? Nafsu. Malas. Nafsu ammaratun bisu. Apa dia ammaratun bisu? Lalai, makan, melantak, tidur, main, lalai. Yang hilang ammaratun bisu. Perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina nasullaha. Wahai orang beriman, oh the believers, kalau kau ada iman buat apa? La takunu kallazina nasullah. Jangan jadi macam orang-orang yang mereka ni lalai daripada Allah Ta'ala, lupa daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala panggil kita supaya jangan jadi lalai daripada dia. Kalau lalai macam mana? Fa'ansahum anfusahum. Kelalaian itu sampai akan melalaikan siapa kita. Kita dah tak kenal dah, aku ni makhluk engkau ya Allah. Aku berhajat ke engkau ya Allah. Aku bukan berhajat ke makan dan minum. Makan minum ni makhluk. Aku bermakhluk. Sebenar hajat aku ke engkau ya Allah. Kita tak akan dapat perasaan itu bila kita tak ingat Allah. Tak mahu ni tuan. Kita akan rasa apa? PKP pun duit dapat 1,600. Tuh. Esok dapat bantuan lagi. Meniaga dapat bantuan macam ni lagi. Orang masuk dalam akaun lagi. Macam-macam sumber rezeki ada. Kita duk rasa selesa. Selesa dengan apa? Selesa dengan makhluk. Itu jangan selesa. Ada juga yang makin PKP panjang, makin duit tak ada, kering, sengkit, susah. Ada sahabat-sahabat saya tuan yang dia cerita kat saya, dia sampai tahun ni, sejarah hidup dia, tak payah bertengah. Ada juga. Jadi bila duit tak ada, kepala otak dia apa? Duit aku nak kerja apa ni? Bukan fikiran dia, tawakal pada Allah Ta'ala. Yang ada duit pun tak tawakal ke Allah Ta'ala, yang tak ada duit pun tak tawakal ke Allah Ta'ala. Tuan, ini muhasabah je. Kita bila mengaji berguru betul-betul, tuan, guru-guru kita dia akan ajar ni sebelum apa-apa kejadian lagi. Dia dah ajar prinsip apa dia, apa kau kena buat, Jadi dengan ada ilmu, pengetahuan, berlaku tu kita dah tahu apa nak buat. Tu pun dalam masa yang sama, walaupun tahu, kita sentiasa duduk muhasabah diri. Ya Allah, ini je aku boleh buat. Nak baca banyak macam boleh, tapi buat-buat dah tak larat. Buat sikit ni, mengaku je. Walaupun duk buat taat, mengaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah amalan Nabi Adam. Nabi-nabi dan rasul-rasul, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun maksum, Allah Ta'ala ampunkan dia ma taqaddama ma ta'akhir. Tapi dia punya kehidupan ni macam mana? Wallahi setiap hari aku takkan kurang istighfar dengan Allah Ta'ala 70 kali. Dia istighfar macam mana? Nabi Rasul tuan sentiasa taat. Walaupun mata dia tidur, hati dia tak tidur. Tu pun dia kata, Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Innaka afuun karim. Fa'fu anni. Ampunkan. Rahmataka arju. Rahmat engkau saja aku harap. Siapa tu? Nabi SAW. Jadi kita macam mana?
Okey, di atas muhasabah ni, mengaku je lah, kita memang tahu. Macam mana pun buat amalan kena buat, kena susun, kena atur, pagi, petang, siang, malam, apa amalan kita. Dan banyakkan selawat. Tujuan buat apa? Sebab dengan selawat lah antara sebab kita dapat rahmat besar daripada Allah Ta'ala dan dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ni yang tuan-tuan, proses perguruan yang seterusnya kita kena belajar. Kalau kita nak ambil sadat berselawat apa, tuan-tuan nak baca kitab Dalailul Khairat ke apa, tok ayah kita pun dah tua dah, mata pun tak nampak. Ada orang nak ambil sanad yang ni pun dah tak boleh lah. Kalau tidak, kita tengok ada grup by grup datang seminggu duduk kampung sini, duk ambil sanad, dah baca Dalailul Khairat, Isnin bertemu Isnin balik. Sekarang nak sadar mata tok ayah pun dia kata tok ayah pun mata dah tak nampak ni. Tuan, kita tak rasa berharga permata-permata yang macam ni. Tutup guru yang ada kat kita, kita tak tahu nilai. Dan itu yang kita tercapai-capai tu. Ni kita yang nak main masjid, yang nak main mengaji, yang nak beramal ni. Yang tak main mengaji, yang tak nak beramal, yang tak mau zikir, yang kata tak ada faedah ni, tak payah sembang lah tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala berikan rahmat kita, memberikan rahmat pada kita semua dengan majlis kita seumpama ini, membangunkan iman kita untuk terus kena faham bagaimana perjalanan hidup ni untuk kita istilahnya berjalan ke Allah Ta'ala. Macam mana at-tariq ila Allah, macam mana perjalanan kita untuk sampai ke Allah Ta'ala. Besar kan sebenarnya pelajaran tu. Macam mana kita nak boleh ada betul-betul sacrifice hidup kita ni untuk Allah Ta'ala. Kita kalau sebut, saya nak sebut ini, kalau zikir pun, sebenarnya zikir kita tahap lalai lagi. Tuan-tuan, saya tak tahu lah kan, tuan-tuan kut wali-wali dah dibesarkan dalam kalangan awliya, dapat tarbiyah daripada tutup guru dan para awliya. Tak macam tu. Saya sebut, saya duk zikir, saya duk selawat pun saya lalai lagi. Tuan-tuan, kalau kita dah buat amal pun lalai lagi, yang tak selawat, tak nak zikir, bahkan benci pula zikir ni apa? Allah. Ini yang kata, musuh kita tuan-tuan sebenarnya bukan COVID-19. No. Macam mana pun diajar kita perjalanan syariat. Dan orang memang very straight dengan syariat ni. Apa dia? Batuk, tulis nama, ambil suhu, nombor telefon. Jaga sangat SOP. COVID-19. Soal, apa SOP dengan Allah Ta'ala? Contohnya, SOP dengan Nabi Muhammad SAW. SOP dengan para ulama dan tutup guru. SOP dengan Al-Quran. SOP dengan amalan selawat. SOP dengan kehidupan seharian ni. Aduh, nobody take care about this, you know. Bahkan ada kita macam ni ya. Okey lah, sekarang dah main masjid dah. Kita dah tak rasa macam apa-apa kekangan dah, rasa very happy. Kita dah rasa macam release tension dah, rasa macam mati masuk syurga lah. Sikit kan, bahasa saya ni lazy sikit kan. Tapi atas tajuk kita muhasabah untuk bangun kita. Jadi atas saya dulu sebut dan perangat tuan-tuan malam ni nak buat apa. Kalau dulu satu hal padam rekod lama tu, nak delete ke, nak format ni pasal, tuan, wajib aku mesti bangun hari ni, ini turning, this my turning point today, this night, my turning point. Kita tak tahu ke depan bila, takkan okay, next year lah, 10 years later lah, next month lah, after PKP lah, 31st August, the first August, September, the first September, oh, I'll be somebody lah. No. Now this turning point. Aku dah tak boleh macam ni lah. Baru aku sedar. Biar kita macam hari ni, malam ni, saya hantuk kepala tuan-tuan dekat dinding tu. Oh, macam aku sedar. Oh, biarlah. Berbahasa gitulah kan. Kita memang terantuk atau tengadah. Kan kena hantuk sikit kan. Kantuk tu mana pun. Nak tengok masa tu. Saya cakap banyak tak boleh. Nak isyak dah. Untuk ambil manfaat supaya boleh. Katuk khasnya saya nak katuk saya dulu lah. Kantuk kepala. Kantuk kepala aku dulu. Pasal saya cakap kalau saya pun tak terantuk, tak jadi kan. Saya cakap pun memang daripada hati sanubari saya. Saya pun kata saya nak cakap apa. Selalu baca kitab, lainlah ragam je.
Ni bukan macam kita memang datang untuk proses muhasabah jadi. Dan memang kita memang diajar untuk amalan muhasabah. Ini muhasabah kita. Muhasabah kita macam mana? Kayu ukur kita macam mana kita nak ukur. Kita ni, adakah benar-benar kita dah faham perjalanan hidup kita, mengenali musuh kita yang besar sekali, nafsu yang ada kita sendiri. Nafsu ni dah diolah, dah diasuh, dah ditarbiah. Bolehkah kita menguasai nafsu atau nafsu menguasai kita? Itu satu. Dan syaitan, adakah kita telah menjauhkan syaitan ataupun syaitan sentiasa berdampingan kita? Isyarat Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Bab lupa dengan Allah Taala ni, Allah Taala kata wa may ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang duk lalai daripada mengingati Allah Ar-Rahman, apa akan jadi? Nuqayyid lahu syaitanan. Allah Taala kata kami akan tambatkan dia. Syaitan. Syaitan ni buat apa? Fahuwa lahu qarin. Dia akan sentiasa mendampingi kita, membuntuti kita. Yang tu kan. Mana kita segi membuntut. Bila dia sentiasa membuntuti kita? Bila kita lalai daripada ingat Allah Ta'ala. Besar dalam proses ingat Allah Ta'ala ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita, bagi kita muhasabah. Saya pun tak cadang nak cakap panjang, lebih kurang macam tu je nak cakap malam ni, tak tunggu azan isyak pun. Lagi dah azan isyak nak berhenti, saya panas lagi, saya tak boleh berhenti pula. So tak tahu dah saya punya PL tu. Jadi saya minta maaf atas kehadiran yang walaupun singkat ni, ayat laser terasa di hati tersentuh. I'm very sorry. Please excuse me. Saya pun tak tahu ke belakang ni, saya rasa sensitif sangat. Hati ni cepat tersentuh. Tak tahu saya apa. Dulu tak ada sangat lah. Sekarang ni jadi hati tu jadi berbanding kan. Cepat sangat sensitif sangat. Tengok sini tersentuh, tengok ni tersentuh, nak cakap banyak, saya punya mulut ni laser. Kalau cakap lagi marah. Dengan anak pun dia nak tinggi suara, dengan bini pun nak tinggi suara. Dia muhasabah banyak kan. Jadi mudah-mudahan macam ni muhasabah hari dia lagi untuk kita betul-betul faham perjalanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Pasal takkan berjaya tuan-tuan kita hidup ni bukan hanya sekadar menyebut la ilaha, tapi macam mana nak merealisasikan la ilaha illallah. Tu pun tak cukup. Mesti Muhammadur Rasulullah. Ujung saya nak sebut sekitar dua kalimah ni. Ada orang dia nak kenal Allah Ta'ala, dia kenal Allah Ta'ala yang buat baik buruk apa. Kata dia, aku dah kenal Allah Ta'ala, aku sampai satu tahap dah kenal. Aku nak sibuk apa lagi dengan makhluk? Pasal apa? Dia dah satu tahap, tak nak campur lah dengan makhluk, nak sibuk makhluk pun tak nak lah. Pasal aku dah kenal, aku dapat, kata dia, salatul daim, semayang 24 jam. Hati sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tapi rambut macam hantu raya. Hidup dah tak bersyariat dah, kata dia. Dah aku kenal siapa Allah Ta'ala, siapa pencipta, apa lagi aku nak, kata dia. Tak ada selera aku nak sembang dengan makhluk ni. Dia tak faham Muhammadur Rasulullah. Yang ni sedikit lah. Kalau tuan-tuan tak faham kena-mengena tu apa, dengar je dia kata tu. Pasal ada orang dia perlu hal tu kan. Macam saya nak kata pasal ada orang minta saya sebut pun benda tu macam ni. Apa maksudnya? Kau kenal Allah Ta'ala sekalipun, hidup mesti mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, dia mengajar dua prinsip besar kan. Apa dia? Hati sentiasa dengan Allah Ta'ala, jasad berhubung dengan hubungan sesama makhluk. Saya sebut urdu dia disebut dil bayar das bakar. Urdu sikit. Itu pun peribahasa dia pun. Berdil bayar. Hati ni sentiasa dengan Allah Ta'ala. Yang tu kan. Tapi das ni 10. Das rial. Tuan pergi Mekah mesti dengar kalimah tu. Das rial. Das 10. Apa dan? 10 ni maksudnya jari. Tangan kaki kita ni maksudnya anggota kita dengan makhluk. Apa makan? Tapi hatinya ni. Allah rezeki aku. Allah rezeki. Allah bagi rezeki aku. Allah makan. Anak berebut makan. Ada habuan kita punya isteri tinggal. La ilaha illallah. Semua pentadbiran engkau ya Allah. Tak pandang pentadbiran isteri. Tak pandang pentadbiran Allah Ta'ala. Dah, semua qadar dia tentu.
Aku tak punya pun, tak duit masuk. La ilaha illallah. Tengok duit masuk. Kat orang, terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Hati macam mana? La ilaha illallah. Innallaha huwar razzaq. Allah Ta'ala dia pemberi rezeki. Tuan, wajib atas kita mengenal macam mana perjalanan ketuhanan dan macam mana kehidupan bersyariat. Dua-dua mesti hidup. Inilah perjalanan iman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi iman kita, tambah iman kita. Jadikan majlis yang seumpama ini, yang macam malam ni, ataupun seumpamanya inilah dipanggil majlis zikir, yang mengingatkan kita Allah Ta'ala. Inilah taman syurga yang boleh membangunkan kita untuk berjalan ke Allah Ta'ala. Aku luka lihat. Astagfirullah. Walakum. Walisairil muslimin wal muslimat. Kita akhir dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Waftah lana abwaabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa khillaika bifadlika wa juhudika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Bijahi Sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.